أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua jemaah pecinta ilmu yang diberi hidayah untuk menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Moga ianya menjadi ilmu yang barakah, dilimpahi pahala dan menjadi amal ibadah yang diridai dan dirahmati Allah, insya-Allah. Amin. Kuliah Aisyah kita ini daripada seorang Gemik Gema Nur Iman yang ditakbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi bin Johari dengan pengajian kita hari ini Al-Qaulu Tam. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk membimbing Ummul Quran Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada guru-guru kita, para sahabat-sahabat, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru, ibu bapa dan keluarga, dan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga pada pejuang-pejuang Palestin dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. Saya kasihi moderator pada malam ini, seluruh pengerusi Gema Nur Iman dan seluruh warga kerja, staf pentadbiran yang dikasihi dan dirahmati Allah. Juga tidak dilupakan pendengar-pendengar yang setia setiap malam, setiap waktu untuk sama-sama menuntut ilmu di dalam halaqah pengajian di Gema Nur Iman ini, insya-Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan menyambung siri pengajian tentang kitab Al-Qaulu Tam fi Ahkamil Imami wal Ma'mum. Terjemahan daripada kitab Al-Qaulu Tam fi Ahkamil Imam wal Ma'mum berkenaan dengan undang-undang ataupun peraturan-peraturan di dalam kita solat berjemaah berkenaan dengan hukum menjadi imam dan juga makmum. Saya akan baca kitab ni dalam beberapa masalah sampai pukul 9 insya-Allah. Kemudian saya ada request permohonan daripada Puan Amnira tadi untuk menjelaskan berkenaan dengan polemik ataupun isu yang agak baru berkenaan dengan aurat perempuan dalam solat, iaitu tentang pemakaian telekung ataupun mana-mana pakaian yang lebih kurang telekung yang mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian atas dan bahagian bawah. Jadi saya ingat bising sejak kemarin dulu saya tak perasan. Jadi Puan Amira minta saya jelaskan dan insya-Allah kita akan jelaskan, mungkin makan masa hampir 10 minit. Jadi sebab tu saya ingat sampai pukul 8.55 ke 8.50 macam tu kita akan stop. Kemudian kita bagi laluan untuk soal jawab dan serta dengan penjelasan berkenaan dengan hukum tersebut, insya-Allah.
Jadi insya-Allah kita hadiahkan Al-Fatihah dulu sekali untuk Datuk Syekh Haji Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar dan juga pengarang kitab Al-Qawlut Tam yang asalnya. Syekh Zakaria menterjemahkan sahaja lahumal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik. Kalau muka nombor 9 pada muka surat 4 iaitu pada masalah wajib menghadirkan 3 perkara dalam takbiratul ihram. Setiap kali kita takbiratul ihram maka kita kena ada 3 perkara yang perlu dimasukkan di dalam takbir. Saya rasa kita dah buat semua tu. Cuma sebagai ada yang buat tapi tak sedar bahawa 3 perkara itu dah masuk. Iaitu qasad, ta'arud dan ta'yin. Qasad maknanya sahaja aku semayang. Saya dah beberapa kali menjelaskan makna sahaja aku semayang itu ialah perlakuan kita buat itu dengan sengaja. Jadi tak ada isu kalau kita tak ada masalah gila ataupun mabuk ataupun apa-apa yang sewaktu dengannya yang menghilangkan akal, maknanya kita mempunyai niat lah tu, ada qasad disebut sebagai mempunyai qasad. Jadi sahaja aku semayang tu maknanya dengan keberadaan kita atas sejadah ataupun sedang menunggu imam takbir ataupun kesediaan kita yang sedang nak melakukan solat, itu semua maknanya sahaja aku semayang. Kalau perkara itu disedari dan sehinggalah kita takbir, maknanya kita tak perlu nak bimbang bahawa sahaja aku semayang tu ada ke tak. Memang ada insya-Allah. Kemudian ta'arud. Ta'arud ini ialah kita meniatkan perbezaan. Kerana sembahyang fardu dan juga sembahyang sunat perlu kita niat. Ini perbuatan fardu ke perbuatan sunat. Jadi sahaja aku sembahyang fardu. Okey, fardu ke sunat macam tu. Dan yang ketiganya ta'yin. Maka fardu apa? Fardu maghrib ke? Fardu isyak ke? Fardu subuh kan. Jadi sebab itu lafaz niat yang disusun oleh para ulama sahaja aku sembahyang fardu apa kan. Itu untuk sembahyang fardu lah kena ada qasad, ta'arud dan ta'yin. Jika sembahyang sunat tak perlu ada ta'arud. Sahaja aku sembahyang qabliyah, sahaja aku sembahyang ba'diyah, sahaja aku sembahyang duha. Nak letak sahaja aku sembahyang sunat duha itu lebih baik. Tetapi kalau tidak dimasukkan sunat pun itu tidak menjadi masalah. Baik. Dan jika bukan surat 5 dan jika pada sembahyang Jumaat maka wajib ditambah 3 perkara di atas dengan satu lagi perkara iaitu niat mengikut imam, iaitu jadi makmum. Dan juga imam wajib berniat imam, ya, imam wajib berniat menjadi imam dan makmum juga wajib berniat menjadi makmum, ya. Niat imam jika jadi imam dan makmum jika dia adalah makmum. Betul lah tu. Kalau dalam nota kaki itu memang dia sebut imam sekali. Atas tu dia tak sebut imam. Kerana sembahyang Jumaat ialah sembahyang yang wajib berjemaah. Maka mana-mana sembahyang yang wajib berjemaah, maka wajiblah imam berniat imam. Berbeza macam sembahyang biasa, sembahyang maghrib biasa, sembahyang subuh biasa, sembahyang zuhur biasa. Imam kalau dia tak niat imam pun masih sah. Tetapi tidak mendapat pahala jamaah. Selesai. Kita masuk nombor 10. Sunat makmum bertakbiratul ihram mengiringi takbiratul ihram imam. Baik, kata pengarang rahimahullah, disunatkan bagi makmum segera bertakbiratul ihram sebaik sahaja selesai imam mengangkat takbirnya supaya ia mendapat fadilat takbiratul ihram kerana tersebut di dalam sebuah hadis, barang siapa yang menghadiri takbiratul ihram 40 pagi ditulis baginya 2 kelepasan daripada api neraka dan kelepasan daripada nifaq, yakni sifat munafik. Jadi selesai saja imam mengangkat takbir, maka kita terus angkat takbir. Niat sudah ada. Ketika imam kata Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Maka di situ ada 2 perkara, 2 fadilat. Yang pertama, ditulis kelepasan bagi api neraka kerana bertakbiratul ihram, sejurus takbiratul ihram imam.
Yang keduanya, kita insya-Allah dibebaskan daripada sifat nifaq, munafik. Munafik ini kepura-puraan kita, ataupun disebut sebagai apa disebut hipokrit. Hipokrit dalam beragama. Jadi dengan sebab itu munafik ini sangat bahaya, dan untuk melepaskannya perlu bantuan dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang boleh menjadi bantuan Allah Subhanahu wa taala, inayah untuk melepaskan kita daripada nifaq, ialah bertakbiratul ihram, sejurus takbiratul ihram imam. Baik, simple. Dan telah tersebut dalam kitab Syarhus Syihab, diriwayatkan ada sekumpulan pencuri telah mencuri mereka 400 ekor unta dan 40 orang hamba sahaya bagi Abu Umamah Al-Bahili. Ada seorang sahabat Nabi SAW bernama Abu Umamah Al-Bahili. Dia kehilangan unta. Berapa banyak? 400 ekor. Kemudian dia pun hilang lagi apa? 40 orang hamba sahaya. Total semua tak tahu, dah makan, rasanya dah boleh mencecah hampir ratusan ribu ringgit sekarang. 400 ekor unta, entah-entah juta sekali dengan 40 hamba sahaya. Maknanya mencecah jutaan ni, aset dia yang hilang. Kita kata kalau 400 ekor unta, seekor unta harga 10,000. 10,000 kali dengan 100, dah 10,000 kali dengan 100, juta. Betul lah kan? Sejuta lah. Dah 4 juta dah. Dah 4 juta ringgit dah. Unta saja dah 4 juta dah hilang. Kemudian 40 orang hamba lagi. Baik. Kemudian masuklah, datanglah ia menemui Rasulullah dalam keadaan duka cita. Dia pun masuk jumpa Nabi dalam keadaan mukanya sugul, sedih. Maka Rasulullah tanya dia. Kerana Rasulullah sedar dan menyedari bahawa Abu Umamah Al-Bahili dalam keadaan yang sedih. Maka Rasulullah tanya, dari apa yang menduka citakan? Kamu sedih sebab apa ni Abu Umamah? Lalu Abu Umamah pun cerita. Cerita apa? Cerita sebab lalu ia pun mengkhabarkan peristiwa yang telah berlaku. Dia pun ceritalah A sampai Z kepada Nabi SAW. Aku hilang 40 ekor unta dan juga 40 hamba sahaya. Rasulullah kata, aku ingat ke engkau sedih tadi sebab terlepas takbiratul ihram mengiringi takbiratul ihram imam. Apa Abu Umamah jawab? Abu Umamah kata, kalau macam tu, yang tu lagi lah teruk. Maknanya itu lebih menyedihkan aku daripada kehilangan 40 ekor unta dan 40 hamba. Maknanya lebih ringan 40 ekor unta dan 40 orang hamba hilang daripada aku terlepas takbiratul ihram bersama dengan mengiringi takbiratul ihram imam. Ini nilai takbiratul ihram bersama dengan imam itu di sisi sahabat. Betapa besarnya mereka. Sebab itu di kalangan mereka, para tabi'in, sahabat saya tak pasti, di zaman tabi'in apabila mereka terlepas takbiratul ihram bersama dengan imam, maka selepas selesai solat, sahabat-sahabat yang dapat takbiratul ihram dengan imam akan pergi kepada yang tak dapat takbiratul ihram dengan imam, maka ramai-ramai mereka mengucapkan takziah. Jadi sebab itu kita ingat 40 ekor unta hilang ni, kita ke kalau hilang harta banyak ni, rasanya bukan terlepas takbiratul ihram dengan imam dah ni. Terlepas sembahyang jemaah dengan imam terus. Mungkin duduk di rumah tak pergi masjid dah. Sebab apa? Sebab sedih yang melampau. Tetapi Abu Umamah Al-Bahili kata, tak. Bukan sebab tu ya Rasulullah. Kalaulah aku hilang takbiratul ihram dengan imam, itu lagilah teruk. Macam tu. Telah menyebut pengarang kitab Minhaj, sesungguhnya mendapat fadilat takbiratul ihram itu hanya dengan mengangkat takbiratul ihram imam, mengangkat takbiratul ihram itu mengiringi takbiratul ihram. Selesai. Nombor 11, hukum makmum waswas pada bacaan Al-Fatihah. Waswas suatu penyakit.
dia penyakit berkenaan dengan kejiwaan. Maka rawatannya mesti rawatan yang berunsur kejiwaan. Dia bukan isu apa, isu kerana jiwanya kacau, galau. Maka dengan sebab itu dia tidak mendapat keyakinan yang penuh daripada jiwanya untuk menyokong sesuatu perbuatan. Maka menjadi taraddud. Setiap kali dia jadi confused. Dia tidak hanya berlaku dalam urusan dunia, bahkan berlaku juga dalam urusan akhirat dan ibadah. Baik, apa masalah di sini? Iaitu hukum makmum yang was-was pada bacaan Al-Fatihah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, jika makmum itu was-was dalam bacaan Fatihah dan belum sempurna membaca Fatihah, Bismillah, Bismillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, kan? Jadi macam tu. Bila dia macam tu mengulang-ulang Fatihah, maka tak sempurnalah Fatihahnya. Belum lagi sempurna tu ihdinas sira. Tiba-tiba imam pun kata Allahu Akbar. Imam rokok. Maka lazimlah ia menyalahi. Menyalahi di sini maknanya membelakangi imam. Apa makna membelakangi imam? Dia tak ikut imam kerana menghabiskan Fatihahnya. Dan berkata pengarang Kitabul Jawahir, telah berkata Al-Imam An-Nawawi, dan adalah lazim menyalahi makmum akan imamnya itu kerana uzur, bukan kerana was-was. Dan aku dapati ada sebahagian ulama mutaakhirin yang berkata bahawa menyalahi makmum dengan imamnya, dengan demikian itu menyalahi membelakangi tanpa uzur. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita baca dulu sampai habis. Dan apa yang dinakalkan daripada sebahagian ulama mutaakhirin ialah seperti mana yang aku lihat di dalam Syarhul Muhazzab pada naskah yang mu'tamad, maka bahawasanya berkata ia dan daripadanya adalah makmum itu lambat bacaannya kerana lemah, yakni berat lidahnya bacaannya dan seumpamanya, tidak kerana was-was, tetapi imamnya cepat bacaannya dan rukuk ia sebelum sempurna Fatihahnya. Inilah ibarat yang sebenar. Maka kesilapan itu daripada orang yang menakalkannya, bukanlah kerana was-was dengan katanya seperti was-was. Okey. Sebenarnya saya nak jelaskan macam mana ni. Dia ada salah faham sikit. Kata pengarang, dia kata sebenarnya isu ini bukan isu was-was. Dia isu bacaannya memang tabiat lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Tabiat. Apa makna tabiat? Tabiat maknanya bukan baru berlaku hari ini, kemarin tak. Dia dah berlaku lama. Apabila dah berulang-ulang, maka dia lambat. Maka di sini, dia kata bila bacaan lambat, maka dia termasuk dalam uzur. Maka kalau kita belajar dulu dalam masalah masbuk dan muwafiq, sesungguhnya orang yang bacaannya lambat, maka dia bila dia muwafiq, maka dia kena baca Al-Fatihah sampai habis. Biarkan imam rukuk, biarkan imam sujud, jangan terlepas 3 rukun yang panjang, maka dia mesti rukuk. Maka bila dia rukuk sebelum imam betul tulang belakang tegak berdiri untuk rakaat seterusnya, maka dia mendapat rakaat tersebut. Baik. Cuba tengok nombor 12, makruh berimam kepada orang was-was. Orang yang was-was kita lantik dia jadi imam. Sah tak? Sah. Bukan tidak sah, cuma makruh. Baik, telah berkata Syekh Abdul Futuh Al-Ijli di dalam huraiannya yang mendalam atas Kitabul Wasit wal Wajiz. Makruh hukumnya sembahyang di belakang ataupun berimam dengan orang yang was-was kerana syak ia pada perbuatan dirinya. Dan jika was-was makmum pada takbiratul ihram yang menyebabkan gangguan kepada orang lain daripada makmum, maka haram hukumnya seperti mana duduk ia berkata-kata berhampiran dengan orang sembahyang. Demikian juga haram hukumnya membaca dengan nyaring yang mengganggukan orang yang sembahyang tepinya. Yang pertama ada dua isu di sini. Yang pertama kita ambil imam yang was-was, makruh. Sebab apa makruh? Kerana syak ia pada perbuatan dirinya. Dia sendiri pun syak dengan apa yang dia buat. Kenapa? Macam mana dia nak ajak orang ikut dia? Dia orang yang confident sahaja boleh ajak orang ikut dia. Ini dia nak ajak orang ikut dia. Kita
nak tunjuk tak tahu jalan, maka kita kena cari orang yang confident untuk bantu kita tunjuk jalan, bukan orang yang syak. Dia sendiri pun tak sure jalan mana, kita nak ikut dia. So jangan kalau boleh elak berimamkan dengan orang was-was, itu terbaik kerana dia hukumnya makruh. Dia termasuk dalam al-karahah, hukumnya karahah, makruh. Baik, tadi masalah imam was-was. Sekarang masalah makmum was-was. So makmum was-was jangan baca kuat. Kalau dia baca kuat haram, kerana dia telah mengganggu makmum sebelah. Sedangkan dia bacaan untuk rukun qauli hanya memerlukan kepada pendengaran telinga sendiri pada kadar suasana bilik yang tidak ada sebarang bunyi. Pukul 3 pagi, pukul 2 pagi, cuba stop semua. TV tutup, kipas tutup, aircon tutup, anak-anak make sure semua tidur. Tak ada bising, cuba baca. Setakat tu saja kita nak guna walaupun suasana bising. Jadi oleh kerana dia solat di sebelah orang yang tak ada was-was, dia was-was. Maka dia membaca dengan agak kuat, menekan-nekan, mengulang-ulang, menyebabkan gangguan pada orang sebelah. Maka dia boleh membawa kepada haram. Tapi bukanlah makna dia buat benda haram dia tak sah solat. Solatnya sah, tetapi dia berdosa kerana mengganggu orang yang sembahyang di tepinya. Baik, hukum mat nombor 13. Hukum mat yakni memanjangkan takbiratul ihram. Huruf mat tu maknanya huruf panjang. Panjang at least paling kurang 2 harakat. Mad dengan makna panjang, dan kalau dalam bahasa Arab madda yamuddu maknanya memanjangkan. Disunatkan bagi imam dan makmum janganlah memanjangkan pada takbiratul ihram, dan hendaklah imam itu menyaringkan dengannya dengan segala takbir. Takbir intiqalat dalam sembahyang. Boleh faham takbir intiqalat? Yang pertama namanya takbiratul ihram ketika awal solat. Allahu akbar. Takbiratul ihram. Tapi selepas itu daripada berdiri nak rukuk, daripada berdiri nak sujud, dari sujud nak bangun tasyahud awal, ataupun duduk antara dua sujud, itu semua disebut sebagai takbir intiqalat, takbir berpindah rukun. Okey? Baik, disunatkan bagi imam dan makmum jangan memanjangkan mat pada takbiratul ihram. Dan hendaklah imam menyaringkan. Kita boleh panjang, dia tak adalah haram. Tapi dia ada limit. Yang okey setakat 2-4 harakat macam tu dah okey. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu pada takbiratul ihram. Jangan panjang sangat. Tapi dia jenis orang yang susah nak masuk niat. Maka dia jenis seorang yang panjang dalam bertakbir. Okeylah, fine. Maka dia ada limit untuk panjang. Panjangnya berapa banyak? 1 alif, 2 harakat. Dia boleh panjang limit hanya 7. Di sini dia tak sebut. Tak apa, saya ingat masalah ni. Disebut dalam kitab-kitab fiqh yang lain. Limitnya 7 kali 2, 14 harakat sahaja. Kira lah. Allah. Akbar. Kalau lebih kena buat takbir semula. Kalau kurang bagus. Okey? Jadi jangan lebih. Disunatkan kita pendekkan. Dan imam menyaringkan segala takbir, yakni takbir intiqalat dalam sembahyang. Dan adapun makmum hendaklah disirkan. Bila jadi imam, semua solat, tak kira solat itu zuhur atau asar. Kalau maghrib, isyak, subuh, itu memang pastilah. Maka imam disunatkan untuk jaharkan. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Kalau semayang seorang, slow je. Walaupun dia semayang maghrib, tak payah bising. Dah habis qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Wah, ingat dia sembahyang siapa kuat sangat takbir tu? Dia sembahyang seorang je. Tak, disunatkan sir bila sembahyang.
bila sembahyang sendirian. Dan segala takbir dalam sembahyang melainkan jika dia jadi mubaligh. Melainkan jadi mubaligh, maka hendaklah membacakan takbir itu dengan suara yang nyaring. Apa makna mubaligh? Kalau pergi Mekah kan ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu namanya mubaligh. Mubaligh ni maknanya yang menyampaikan suara. Okey? Selesai. Nombor 13. Nombor 14, hukum keluar daripada sembahyang dan takbiratul ihram semula. Okey, ini bagi perhatian lebih. Mengikut qaul pendapat yang sahih, jika seseorang bertakbiratul ihram masuk sembahyang, kemudian ia diganggu was-was, lalu ia pun keluar daripada sembahyang itu dan bertakbiratul ihram ia semula, maka perbuatannya ini adalah haram hukumnya, bandingan seperti orang yang membayar kifarat puasa 2 bulan berturut-turut, setelah ia mula berpuasa ditempuh pula pada waktu lain. Dan jika keluar dirinya daripada sembahyang dengan tanpa uzur dan takbiratul ihram pula kali yang kedua, maka jadilah sembahyang itu qada mengikut satu wajah pendapat seperti mana yang dihikayatkan oleh Asy-Syaikh Al-Mutawalli. Ini satu pendapat. Allahu Akbar, dah sah dah. Kemudian dia kata, taklah, takbir lain. Maka jadilah yang kedua itu jadi pendapat qadaan. Sembahyang tu jadi qadaan. Ini satu pendapat. Dan gurunya Al-Qadhi, sehingga jika takbir ihramnya yang kedua itu dengan niat tunai sekalipun tidak sah juga. Dan inilah qaul pendapat yang sahih dinaskan tersebut dalam Asy-Syama'il. Telah berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, jika bertakbir ihram seorang yang musafir dengan sembahyang dan jahil ia bahawa harus baginya mengqasarkan memendekkan sembahyang kerana musafir, kemudian salam ia selepas 2 rakaat daripada sembahyangnya, maka sesungguhnya telah sengaja ia membatalkan sembahyangnya. Dan beliau berkata dalam masalah ini, jika bertakbir ihram seorang dan berniat ia padanya sembahyang tamam, sempurna, atau bertakbir ihram semata-mata kemudian membatal ia sembahyang itu, maka wajib atasnya mengqadanya dengan sembahyang tamam. Kerana tiap-tiap ibadah yang wajib apabila masuk mengerjakannya dan wajib sempurnakannya tidak boleh membatalnya. Dan jika sekiranya ia membatal juga, maka wajiblah mengqadanya mengikut wajah yang sepatutnya sekadar mungkin seperti yang ibadah haji. Dan tidak lazim atau orang yang mendapat Jumaat serta imam mengqadanya apabila batal kerana Jumaat tidak boleh memperbuat banyak wajib bersembahyang zuhur. Jadi ini masalah orang yang takbir banyak kali. Masalahnya kerana was-was. Jadi ikut satu pendapat dalam mazhab kita, kata takbir yang kedua tu bila dah dia keluar, ini isunya kalau takbir pertama sah. Kalau tak sah itu memang auto lah kita akan buat sembahyang yang takbir yang kedua itulah yang akan jadi fardunya. Maka akan menjadi takbir yang kedua itu, sembahyang yang kedua itu jadi qadaan sahaja. Jadi qadaan sahaja. Baik. Dan ada yang kata jika takbir imam yang kedua itu dengan niat tunai sekalipun tidak sah. Jadi kalaulah takbir yang kedua itu tak, kalau kita sengaja niat tunai maka tidak sah. Ini pendapat ini agak keras. Jadi kita tak payah niat tunai lah. Niat sahaja-saja pun sembahyang zuhur, maka dia automatik jadi qadaan. Jadi saya nasihatkan jangan takbir banyak kali. Sebenarnya kalau selalu jadi takbir berbanyak kali itu maknanya itu penyakit was-was. Fahamlah di situ bahawa setiap takbir kita dah okey sebenarnya. Kalau kita rasa tak okey pun sebenarnya okey dulu, akan melebihi yang tak okey. Kerana sebenarnya orang yang was-was ini sebenarnya dia sedang berusaha menjaga dirinya sebaik mungkin. Sudah tentulah yang bagus, yang okey itu didahulukan atas yang paling tak okey. Oleh kerana sebab itu, bila dah masuk takbir, tak payah leraikan, dah berpada. Kalau dia tak sure okey tak okey, melainkan dia yakin bahawa takbir tidak sah, maka dia buat kali yang kedua. Tapi problemnya dia kata, sah ke tak? Maknanya sah lah tu. Sebab dia hanya syak. Bila syak bagi orang was-was, maka dia kena berpegang pada sah lebih daripada tidak sah. Kerana seorang yang was-was, dia sudah terlampau menjaga lebih daripada orang lain. Dalam soal ibadahnya, dalam soal taharahnya, dalam soal wuduknya. Sedemikian. Kerana apa? Kerana dia seorang yang melampaui ikhtiyat. Ikhtiyat tidak mengapa, ini melampaui ikhtiyat. Ikhtiyat ni berhati-hati, jaga-jaga diri yang tapi ini dah over daripada ikhtiyat sebenarnya. Jadi takkanlah dengan keadaan yang melampau itu
akan menyebabkan amalan yang tidak sah, apa yang tak betul lagi. Sudah tentulah mendahulukan sah itu lebih utama daripada tidak sah. Ya. Okey, sekarang 9.50. Kita nak buat penjelasan sikit. Saya minta tanda setakat tu. Saya tak bercadang nak baca banyak kitab ni kerana dia masalahnya agak rumit. Bukanlah rumit sangat, tetapi saya lebih fokuskan untuk kita ini ingat masalah daripada kita baca banyak tapi lupa. Kerana ini dah masuk perincian masalah yang kecil-kecil begitu. Jadi saya ingat kita stop pada 14, insya-Allah kita akan sambung pada nombor 15 pada minggu hadapan, insya-Allah. Jadi saya nak jelaskan berkenaan dengan masalah semayang, terutama bagi wanita. Sebenarnya isu yang Puan Amnira minta saya huraikan dan jelaskan ini, dia bukan masalah wanita sahaja sebenarnya. Dia masalah lelaki sama. Kerana tradisi pakaian kita orang Melayu ni dan juga tempat-tempat yang lain pun bukan orang Melayu sahaja. Kita orang lelaki sebenarnya lebih banyak isu daripada orang perempuan. Kalau orang perempuan telekung sahaja. Tapi kalau orang lelaki, memang kami kalau pakai seluar, pakai t-shirt. Baik. Itu yang selalunya. Jarang kami pakai jubah keluar. Kalau orang perempuan, kalau dia pakai telekung, selalunya kalau dia pergi masjid, telekung akan menjadi pakaian kedua. Kerana dalam tu dah ada pakaian. Itu tak ada isu sebenarnya. Yang ada isu, bagi perhatian dengan baik, isunya ialah kalau dia sekiranya dalam telekung tu, isu pertama, telekung kita dia ada dua bahagian. Dia ada dua pakaian. Bahagian atas dan bahagian bawah. Berbeza dengan telekung orang Arab. Dia macam jubah sekali je. Disekalikan. Jadi tak ada isu lagi dah. Yang tu senang. Apa masalahnya? Masalahnya ialah apabila telekung bahagian atas itu terbuka. Dan selalunya terbuka lah juga. Terbuka memang tak ada orang tengok. Tapi boleh tengok. Maksudnya kalau orang tengok nampak. Nampak apa? Nampak aurat. Sama ada dia pakai baju lengan pendek. Ataupun wallahualam. Kalau dia tak pakai baju sekalipun. Kan? Maka bukankah orang itu melihat daripada bawah, Ustaz? Ya, dia melihat dari bawah. Bawah telekung. Tapi bukan bawah yang sebenar. Kita belajar dalam kitab fiqh. Kalaulah seseorang itu auratnya dilihat daripada bawah, maka masih sah solat. Sekalipun yang kita tengok itu aurat yang teruk. Aurat mughallazah, iaitu kemaluan. Kerana lihat daripada bawah. Seumpama masjid yang ada dua lapisan, lantai tingkat kedua itu dibuat daripada cermin. Maka solatlah, lelaki ke perempuan ke, tak pakai seluar dalam pun. Tak maaf saya sebut sebab saya nak bagi faham. Maka nampaklah kemaluan. Sah solatnya kerana dilihat daripada bawah. Okey. Sekarang ni, telekung perempuan tu, bila dia terbuka bahagian tepi, terbuka sikit, banyak tu tak ada isu, tapi terbuka. Boleh dilihat auratnya. Adakah terbuka itu dikira bahagian bawah? Ataupun dikira bahagian tepi? Kerana yang dimaafkan, yang dibolehkan hanya bawah, bukan tepi. Banyak orang perempuan kita, mereka faham bahawa itu pada bahagian bawah. Tak, bahagian bawah kaki. Sebab aurat perempuan di stop pada kaki. Faham tak? Jadi kalau bawah maknanya bawah dari kaki. Kalaulah telekung yang separuh dekat paha ke dekat betis, itu bukannya bawah sebab dia masih lagi pada bahagian yang separuh. Dia masih lagi bukan bawah betul. Bawah betul yang dimaksudkan bawah yang tak batas semayang ialah bawah daripada kaki. Tetapi telekung bukan bawah itu dia berada pada pihak janib iaitu di tepi. Tepi itulah bila tengok aurat boleh dilihat, bukan tengok, mungkin orang tak nak tengok pun waktu tu. Boleh ditengok, boleh dilihat, maka batallah solat. Baik, tak apa, itu saya nak ringkaskan jelas. Sama macam orang lelaki pakai t-shirt, kalau t-shirtnya terbuka waktu semayang, maka orang boleh melihat auratnya kerana dia pakai seluar bawah pusat. Kalau dia pakai seluar atas pusat, tak apa. Kan? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah
sebahagian yang salah faham, bukan salah faham sebenarnya, betul lah macam tu. Tetapi ada orang yang salah faham pula dengan Jabatan Mufti Negeri Selangor. Sebenarnya Jabatan Mufti Negeri Selangor tu cakap betul, mengikut pendapat yang terkuat dalam mazhab kita memang batal. Bagi sesiapa yang tak memakai baju lengan panjang ataupun apa-apa di dalam telekungnya itu, maka kebolehan. Ini saya cakap berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Jadi saya faham sebahagian muslimat mungkin nak tanya macam mana solat kami, adakah kami sekian-sekian masalah. Kerana di kalangan kami ada yang solat pakai t-shirt sahaja. Jadi jangan risau dan bimbang, insya-Allah dalam mazhab kita ada pendapat yang kedua sebenarnya. Pendapat itu ada dalam kitab Al-I'an. Saya baru tengok pagi tadi sebenarnya, sebab tu bila Puan Amira request tadi tu, saya kata okey sebab saya baru baca pada pagi tadi. Jadi dalam kitab Al-I'ab itu ada satu pendapat yang menyatakan pihak melihat pada bahagian itu tidak mudarat, tidak membatalkan solat. Tapi pendapat itu bukanlah pendapat yang terkuat dalam mazhab. Dan dia bukanlah pendapat yang diangkat oleh mazhab. Dan walaupun Ibnu Hajar mengatakan sedemikian, tetapi dalam kitab yang paling latest, Imam Ibnu Hajar kata tidak sah. Tapi I'ab itu bukan kitab yang latest, dia kitab sebelum latest. Jadi kalau ikut prosedur nak ambil pandangan dia kena dahulukan kitab At-Tuhfah. Di dalam At-Tuhfah kata tak sah. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya ada pendapat tu untuk kita berikan kepada muslimat-muslimat yang semayang dalam keadaan sedemikian. Dan saya pun melihat perkara ini, kalau melihat dalam konteks masalah aurat dalam solat, sekiranya dia banyak dilakukan oleh para wanita ataupun manusia, dia boleh mengangkat hukum kepada umum balwa, iaitu balak yang umum kerana ramai buat. Sebagaimana masalah dagu wanita. Dagu wanita ini sebenarnya dia adalah aurat dalam solat. Betul, kalau kita belajar dalam kitab fiqh Syafi'i menyatakan bahawa aurat perempuan dan aurat lelaki dalam semayang dan luar semayang adalah sama. Betul secara umumnya begitu, tetapi ada beberapa perincian, antaranya ialah wanita apabila solat wajib menutup dagu. Ya, menutup dagu. Tetapi ramai tak tutup dagu hari ini. Boleh kerana ramai yang buat perbuatan sedemikian. Kata seorang syekh yang mengarang kitab Qurratu Ain, namanya Asy-Syaikh Ismail Usman Zin Al-Yamani, seorang alim Mekah. Maka dia menulis kitab bertajuk Qurratu Ain. Dalam itu kata beliau, perbuatan tersebut sudah mencapai umum balwa, satu perbuatan yang ramai buat. Maka ketika itu beliau berfatwa kata kita ikut sahaja pendapat Malikiyah yang mengatakan dagu bukan aurat. Kerana apa? Kerana ramai sangat yang buat. Itu dia panggil tahap umum balwa. Jadi insya-Allah yang boleh tutup baik dengan baik, pakai baju lengan panjang, pakai telekung, itu lebih baik bagi saya. Tapi kalaulah tak mampu nak buat pun dan sembahyang-sembahyang yang lepas pun, insya-Allah masih ada pendapat yang kedua dalam mazhab kita, walaupun dia bukanlah pendapat yang kuat, tetapi boleh diberikan irsyad. Nak beri fatwa tak boleh, tapi kita boleh beli irsyad. Insya-Allah khair-khair sahaja, kerana masih lagi ada takwilan pendapat-pendapat tertentu yang menyokong. Jadi jangan kita beratkan masalah ini. Saya secara peribadi, kalau boleh benda ini tak perlu jadi polemik besar, kerana dia membimbangkan sebahagian daripada muslimat ataupun muslimin yang solat. Dalam keadaan kita hari ini ramai yang tak semayang, tiba-tiba kita jadi isu macam ni, dia jadi bising sikit lah. Jadi para asatizah kena bijak mengatasi masalah ini. Kita sebenarnya bukanlah nak beratkan, tetapi sebenarnya kefahaman, penjelasan tu tak apa jelas. Daripada pihak netizen sendiri pun kadang-kadang bila baca macam tu, dia asatizah pun banyak yang salah faham sebenarnya dengan fatwa Negeri Selangor tu. Sebenarnya fatwa Negeri Selangor tu tak salah, betul. Jadi ada yang kata memberatkan lah apalah, sebenarnya dia tak berat. Kita just pastikan kita pakai baju lengan panjang je. Selebihnya insya-Allah tertutup. Ya. Pakai baju lengan panjang je. Saya isu masalah ni sebenarnya saya tak baca dah lama dah. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Saya ingat dalam 5-6 tahun lepas pun saya dah amati masalah ni, isu ni.
Jadi bila viral pula ni, saya pun tertanya-tanya kenapa, rupanya datang daripada Jabatan Mufti Negeri Selangor. Ala kulli hal, benda tu betul, bukannya salah pun. Dan memang keputusan yang kuat dalam mazhab kita Syafi'i batal. Kalau siapa yang pakai telekung terbuka, kalau dia tak nak batal, dia kena rangkum dia punya telekung tu, pegang betul-betul supaya melekat di antara pakaian pertama dan pakaian lapisan kedua. Kalau orang lelaki, angkat dia punya seluar. Kalau dia pakai kain, angkat sampai atas pusat. Tak pakai baju pun sah kan, kalau tutup atas pusat. Fahamlah di sini bahawa masyarakat Malaysia untuk fatwa-fatwa yang sebegini mereka tak bersedia untuk nak faham dan terima. Jadi kena ada penjelasan yang bijak, kena ada, sebab apa? Kerana di antara fungsi fatwa bukan tutup dari atas. Atas memang tak boleh, atas macam ni ni. Atas ni tak boleh ni, kalau terbuka orang nampak ni batal semayang. Atas memang tak boleh, atas dan tepi tak dimaafkan. Bawah sahaja diizinkan. Tapi bawah tu orang silap faham. Orang faham telekung lapisan kedua itu, telekung bahagian atas itu, yang separuh itu dilihat pada bahagian bawah. No. Itu bukan bawah. Bawah bagi perempuan ialah kaki. Ya, bawah bahagian perempuan adalah kaki. Bawah bagi laki-laki lutut. Itu yang orang keliru sebenarnya. Jadi saya tak pelik kerana ustazah pun ramai tak faham. Saya baca status di Facebook tadi pun ramai ustazah yang tak faham. Dia kata, aurat bahagian bawah kan boleh tengok, bukan tak batal sembahyang. Bukan boleh tengok, tak batal sembahyang. Dia salah faham tu. Dia silap faham mana bawah yang sebenar dalam masalah solat. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya tengok dalam kitab Bughyatul Mustasyidin Al-Habib Abdul Rahman Al-Mashhur, dia sebut jelas dekat situ. Dia kata sesiapa yang menyangka bahagian tepi itu adalah bawah, faqad akhta'a. Sesungguhnya dia pun telah tersalah. Jadi kena pandai beza. Jadi isu ni jangan terlalu bimbang. InsyaAllah khair-khair sahaja semayang kita yang lepas. Cuma saya cadangkan kalau boleh, tak perlulah seksi sangat nak semayang tu. Tak seksi apa ustaz, kami dah pakai telekung dah. Yalah, pakailah baju lengan panjang. Kita keluar daripada khilaf, senang masalah. Pakai pendapat yang terkuat. Hanya sediakan pakaian lengan panjang sahaja. Itu sahaja. Kalau nak betul-betul berpegang dengan pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab kita Syafi'i. Baik, silakan tanya soalan. Saya minta soalan straight to the point. Jangan merewang. Nanti tak sempat masa. Okey, silakan. Silakan kawan tu, kawan dah angkat tangan tu, silakan. Wawan Nur Aisyah. Mic buka. Dah angkat tangan tu. Ke terangkat? Dia tertekan tu. Okey, yang ni kalau ada yang nak tanya silakan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Yang Ustaz cakap tadi nampak tepi tu tak bahagian mana Ustaz? Saya tak faham tentang tepi tu. Terima kasih Ustaz. Dari tepi. Telekung kan kalau bahagian atas dia stop dekat mana? Ada tak telekung daripada bahagian atas tu mungkin dia stop dekat dia kain yang last tu. Dia panggil kain yang bawah tu. Kalau telekung bahagian atas. So bahagian atas tu setakat mana selalu pakai, dia akan sampai dekat betis ke? Sampai dekat lutut ke? So kalau buka, dia bukannya melekat. Dia ada ruangan sedikit tu. Boleh dilihat aurat. Memang orang tak tengok, tapi boleh ditengok. Maka itu yang menjadi masalah. Kadang-kadang semayang kipas bawa angin masuk. Ataupun kalau tak kipas, tak ni pun dia terbuka sikit. Bukaan tu ada sedikit. Maka boleh dilihat auratnya, boleh dinampak auratnya, maka batal semayang. Okay. Oh, faham saya faham. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Silakan, lagi soalan? Ustaz, kalau semayang kat rumah seseorang pun kena pakai tengah panjang juga? Ini masalah semayang, bukan masalah orang tengok ke tak tengok. Seorang-seorang dalam bilik pun sama je lah. Ini bukan isu orang tengok. Ini aurat semayang kan, orang tengok ke tak tengok sama je. Soalan lagi, silakan. Ada yang nak tanya soalan lagi, silakan. Dah tak ada nak tanya dah soalan. Orang pun tak tahu nak tanya apa ke Ustaz. Ustaz dah jelaskan tadi dah.
Jelas dah. Sebab Ustaz kata dengan soalan berbelit-belit, straight to the point. Dia orang takut sini Ustaz soalan berbelit-belit. Direct je. Kalau Dia kena direct. Takut lambat. sini penyoal tu pun terbelit saja dengan soalan. Cuma keliru tu Amin. je Ustaz. Sebab biasa orang pakai di rumah sebab keadaan yang panas. Bila pakai telekong, dia orang akan pakai t-shirt saja. Itulah masalahnya. Yang ghalib tadi, ghalib menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat kita di Malaysia, iaitu orang Indonesia pun samalah. Dia orang panggil mukena ke mukena, tak tahulah. Kalau kita panggil telekong, mukena. Jadi masalahnya kita ada dua bahagian, Bengkana. dan bahagian bawah. Kalau telekong Arab memang dia macam baju swimming tu lah, dia sekali bersekali. Dia serelum tangan. Serelum sahaja. Jadi sebab itulah bila orang perempuan kita ni kalau sembahyang di rumah, kalau sembahyang di masjid, tak ada yang pakai t-shirt. Semua datang dengan baju kurung, dengan jubah. Dia tak ada isu sangat. Problem sekarang, dia pakai t-shirt. So lengan tu, zira' itu termasuk di dalam aurat. Maka keterbukaan bahagian bawah walaupun sedikit boleh dilihat dan dinampak auratnya. Maka di situ boleh terbatal solat mengikut pendapat yang terkuat di dalam mazhab kita sebagaimana yang disebut dalam Tuhfatul Muhtaj lil Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar mengatakan demikian. Kita kena faham siapakah Imam Ibn Hajar. Beliau ialah ashabut tarjih. Demikian juga Al-Imam Syihabuddin Ar-Ramli. Jadi keputusan muktamad dalam mazhab kita betul lah. Sebagaimana yang disebut dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Selangor. Tak ada isu pun. Yang orang duk marah-marah tu, dia orang kata berbelit-belit. Apa ni, bukan berbelit. Dia orang cakap benda ni menyusahkan apa. Yalah, susah tu masalah lain. Tapi untuk masalah mazhab kita, betul memang macam tu. Saya dah baca berkenaan dengan masalah ini, saya ingat dah 5-6 tahun lepas lagi dah. Memang macam tu. Cuma yalah dia jadi tak, wallahu a'lam lah. Saya pun tak baca habis fatwa tu, cuma orang terang kat saya tadi. Betul. Untuk kebaikan kan. Membetulkan solat kita, tak apa, ikut je lah. Tak payah banyak tanya. Sekarang benda-benda macam tu, orang yang nak petikai tu kadang-kadang orang yang tak ada ilmu pun dah melebihi daripada orang-orang yang ada ilmu dari segi mufti dan sebagainya. Cara sound macam dia mengaji banyak. Itu masalah dia. Nak cari mudah je. Dia nak cari mudah. Masalah dia tu. Ustaz, kalau katalah dia pakai kaftan kan. Dia pakai kaftan di rumah dalam tu pakai kaftan. Jadi dia pakai sarung tangan yang setongan tu lah. Maknanya sarungkan tangan dia begitu nampak aurat lah, macam di luar juga kan. Sebelum pakai telekong tu lah, maknanya kalau tak bagi nampak. Sebab selalunya kaftan ni nampak ada siku, nampak. Jadi maknanya nak semayang tu dia sediakanlah satu sarung panggil setongan lah untuk sarung tangan tu, pakai telekong. Jadi kurang-kurang tangan tu tak nampak lah kan. Macam tu boleh kan? Boleh juga, itu pun boleh. Kalau daripada kata nak cari t-shirt tangan panjang pula khas pula pakai macam tu lagi, mungkin dia boleh pakai yang pakaian itu je. Jadi kena spare, maknanya bersama dengan telekong tu kalau pakai dengan pendek, ambil terus sarungkan dulu sebelum kita nak pakai telekong gitu misalnya. Saya sebabnya ada yang lebih mudah. Lebih mudah saya rasa ialah kita pakai jubah kan. Letak jubah satu untuk solat je. Jubah ni maksudnya tak perlu lagi kita pakai telekong pun, sebab orang Arab tak ada telekong pun. Saya tengok orang Arab sembahyang tak ada telekong pun dia orang. Kan kalau pakai jubah tu selamat banyak tu. Cuma jaga tudung lah pula, takut dia tutup bahagian ni kan. Tapi tak apalah, saya bukan nak kata apa pun. Nak kata benda ni masih lagi ada pendapat yang kedua. Taklah benda ini terlalu keras untuk kita pegang, apatah lagi dah menjadi budaya dalam masyarakat dan ramai yang buat. Jadi saya ingat benda ni tak perlulah kita jadi. Saya rasa kalau siapa yang nak still berpakaian macam tu pun masih boleh sebenarnya nak pakai t-shirt pun, kerana masih ada pendapat yang kedua. Tapi pendapat itu bukanlah yang terkuat. Maka kalaulah yang nak menjaga betul-betul, yang nak betul-betul berpegang dengan pendapat yang lebih ikhtiyat, yang lebih baik, dan buat apa nak gaduh-gaduh, kita cari pendapat yang kuat terus, semua mazhab setuju, maka
kena lebih sikit lah dia punya usaha tu. Dia kena fikir pakai baju lengan panjang waktu nak solat. Itu sahajalah. Allahu ta'ala a'la wa alam. Ustaz, saya nak sambung daripada tadi. Walaupun kita ada dua pendapat ya Ustaz, tapi since kita dah tahu, maknanya kita mengetahui, Ustaz dah bagi tahu dan kita tahu benda tu tak okey. Apa jatuh hukumnya kalau kita tak buat? Dia pendapat yang kedua itu dia tak boleh difatwakan tetapi boleh dijadikan irsyad. Saya nak pesan begini sajalah. Maknanya kalau ada pendapat yang kedua itu masih lagi boleh beramal sebenarnya. Walaupun sebenarnya mungkin ramai berkata Allah nak pakai t-shirt sahaja pun lengan panjang bukannya susah. Tapi sebenarnya benda itu dia boleh menjadi kepayahan bagi sebahagian manusia. Ialah nak kena ada satu t-shirt khusus apa semua. Kadang-kadang bukan sempat nak bawa, sempat nak ada, kadang-kadang jadi tak. Saya kira macam ni sajalah. Bagi yang rasa benda tu boleh buat dan saya menyokong sepenuhnya. Tak ada masalah apa. Cuma mungkinlah bagi situasi-situasi yang tertentu boleh saja berpegang dengan pendapat yang kedua tadi, insya-Allah. Khair-khair sajalah. Saya tak nak beratkan masalah ni kerana nanti jadi susah ramai orang. Jadi susah ramai orang pula. Setiap kali tak ada lengan panjang dia jadi problem pula nanti. Jadi susah sembahyang. Saya ingat benda ni tak apalah, sembahyang macam biasa. Kalau boleh lebihkan sedikit usaha, insya-Allah boleh lagi lebih baik. Kalau nak ikut pendapat yang muktamad tu, itu lebih yang lebih terbaik lah. Tak berdosa pun kalau nak pakai, kalau ikut pendapat yang kedua tu pun nak still pakai t-shirt pun boleh kerana masih ada pendapat yang kata bahagian itu masih boleh. Tapi tak apalah, saya mudah macam ni. Bergantung kepada seseorang itulah. Kalaulah dia rasa usaha untuk nak berpakaian lebih teliti dalam semayang, itu tidaklah menyebabkan kerumitan yang besar dalam kehidupan dia, maka beramallah dengan pendapat yang lebih ikhtiyat tadi, insya-Allah. Okay. Dia tak akan jatuh hukum makruh Ustaz kalau kita keep on doing benda tu? Tak, insya-Allah tak, kerana masih ada pendapat ulama yang mengatakan tak sampai tahap tu, tak membatalkan. Okey. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Okey. Last kali Ustaz nak tanya. Boleh silakan. Kalau macam kita pakai baju let's say yang tangan panjang tu pun, kalau nampak leher besar pun tak boleh juga kan? Ya, leher pun termasuk. Sama lah. Habis tu macam mana kita nak pakai sampai tutup leher semua, sampai tutup dagu? Tak nak bagi nampak daripada bawah tu. Saya ingat ada beberapa pendapat yang mengatakan itu bahagian-bahagian yang sukar, ya, yang boleh dielakkan dan dimaafkan. Jadi sebenarnya begini sajalah, itu bahagian-bahagian yang sukar, yang susah untuk nak ditutup dan memerlukan dia akan melibatkan kerumitan yang teruk. Jadi sebab itu saya ingat bahagian itu dimaafkan, sudut-sudut yang dimaafkanlah. Jangan pakaian yang terdedah melampau sampai nampak dada yang banyak. Kalau setakat leher tu sikit-sikit, masih ada pendapat yang memaklumkan kepada kita bahawa ia dimaafkan. Tidak ada mengapa, insya-Allah. Sebagaimana dagu dalam mazhab kita tadi yang saya jelaskan tadi, insya-Allah. Ya, tak apa, semayang yang macam biasa, insya-Allah okey. Jangan bimbang Jangan bimbang. Cuma bukanlah yang ditimbulkan oleh Jabatan Mufti Selangor itu salah, tak, betul je. Rumah tak ada aircon hangat, okeylah, tak apa. Buatlah macam mana pun. Nak sembahyang, jangan sembahyang dalam toilet je. Baik, habis kita nak buat apa sekarang? Dah 10:13 minit, ada 2 minit lagi. Ada lagi tak yang nak tanya soalan? Ada tak? Tak. Ada. Tanyalah. Cepat peluang. Kita nak jemput kat minggu depan ni, jauh. Dia orang takut saya kata straight to the point, taklah. Saya nasihatkan kalau dia bertanya soalan direct, itu lebih menjimatkan masa. Dan bila tanya straight to the point tu, direct kepada masalah, saya lebih fokus tanya. Bila pusing, saya sendiri pun nak kena fikir balik. Nak tanya apa tadi tak tahu? Kan? Jadi okey, ada lagi nak tanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau macam orang perempuan ni Ustaz, yalah kalau orang perempuan lah,
Kadang-kadang apa ni macam kita pakai kain kan Ustaz, kain telkung tu kan. Kadang-kadang kita punya tapak kaki tu kadang-kadang anu Ustaz, macam macam terselak ke apa semua, tapak kaki je nak anu tu. Macam gitu membatalkan sembahyang, kena sembahyang semula je ke Ustaz ya? Ya, kena Kalau uh, ha, ya kena sembahyang semula. kalau tapak kaki nampak lah, dia yang aurat dia muka dengan tapak tangan je. Tapak kaki dia tak tu lah Ustaz kan? Ya, tapak kaki kalau dia kena wajib tutup ketika solat. Yelah kadang-kadang dia terselak. Kadang-kadang lah. Pakai stokin. Pakai stokin. Yelah kadang-kadang kita nak tu kan lepas ambil semayang tu kan tak tahu dia macam dia anu tu kan. Daripada kat rumah lah kita ambil semayang kat rumah terus semayang kan. Apa tu kadang-kadang apa ni dia kata dia orang kata tapak nampak tapak lah macam kita tak rasa kalau orang tak nampak. Orang tak nampak kita tak tahu Ustaz. Bukan macam orang yang tak nampak kan. Macam kalau orang tu kata nampak tapak kaki tu dia. Habis kalau macam kita orang cakap tu kita nampak tapak kaki tu kita kena ulang lah semua sembahyang Ustaz. Kalau yang macam kita tak nampak, kalau orang tak beritahu kita tak nampak tu macam mana Ustaz? Kalau dah orang tak bagi tahu kita tak tahu pun. Maknanya dah kalau tak tahu nak yang buat apa? Ini yalah kalau orang beritahu lah kita kena tu Ustaz, kena kita ulang balik lah. Kalau dah orang bagi kita percaya dekat dia, kena sembahyang balik lah. Kadang-kadang itulah kita kat rumah kan, kita dah ambil sembahyang apa semua tu, kita tak nampak lah benda tu. Kadang-kadang dia terselak, macam dia terkena, yelah terselak lah apa ni kain telkung tu kan. Tu kalau orang tak beritahu kita tak payahlah kadar Ustaz ni. Nak qada apa orang tak bagi tahu kita pun tak rasa yelah. apa-apa. Kalau orang beritahu lah kita kena kadar je Ustaz. Itu je lah kita tahu. Bukan qada mak ulang semula. Ulang. Yelah. Ulang semula. Okey tak Ustaz? Okey. Habis ada lagi soalan? Dah habis Ustaz. Mari kita tutup. Kalau macam tu kita dengan tasbih kafarah dan suratul As, insya-Allah saya serahkan subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saya serahkan kepada Puan Nurini. Betul tak Puan Nurini ke? Moderator malam ni? Betul Ustaz, betul. Saya tak pernah jarang jumpa Puan Nurini. Betul, jarang. Rasanya kalau time syak ni orang lain. Baik. Alhamdulillah, hari ni dapat jumpa Ustaz, alhamdulillah. Tapi ada je Ustaz, lalu dengar kelas ada je, cuma tak ada moderator je. Insya-Allah. Alhamdulillah. Mari kita tutup majlis saya, dah tutup kan? Alhamdulillah saya nak buat sikit bahan untuk kuliah besok pagi lah. Besok pagi kita akan kuliah subuh akan bersama yang berbahagia Imam Muda Muhammad Haridin dengan Bin Muhammad dengan bacaan Yasin, tahlil, doa, selawat dan qasidah insya-Allah. Dengan itu dah Ustaz dah tutup ya, saya mohon inilah dengan tasbih kafarah dan Ustaz dah buat, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah.